Tok Bilal panggil hayya 'alas solah. Dia buat dek lah. Kau semayang di rumah tahan juga? Tak, semayang juga di rumah pun. Lepas tu bagi nikmat banyak sampai kena bawa keluar zakat. Tak bawa keluar zakat, tak bersyukur juga. Macam mana? Tu maksud dia, nah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Haji Amis dan seluruh warga Madinatul Ilmi, yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memanjangkan umur kita, di mana pada pagi ini, pagi yang ke-18 bulan yang ke-8 dalam Islam, Sya'ban 1442 Hijrah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memanjangkan umur kita serta beri kita hidayah dan taufik untuk sama-sama kita hadir kuliah pada pagi ini. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan mula baca kitab berkaitan tentang Isra' wal Mi'raj. Jadi sebelum ni saya dah baca dah, saya baca dah tengah dah. Taklah tengah sangat. Mula muka surat yang keempat kalau kita jawi lah. Jadi pihak pengurusan minta saya baca kitab ni lah secara detail. Tu yang ada saya bawa kitab tu. Tuan-tuan beli-beli lah. Nak beli kitab tu. Jadi kitab ni dia detail lah berkaitan tentang Isra' wal Mi'raj. Jadi saya nak mula daripada awal balik. Saya mula daripada mula-mula kitab. Kemudian nanti apabila sampai tempat yang saya dah baca tu, kita akan skip. Bila sampai tempat yang saya baca tu, kita akan skip lah. Tapi pada awal ni kita baca daripada awal, daripada muka surat pertama tu. Muka surat pertama. Baik. Jadi sebelum kita baca kitab ni, kita hadiahkan dulu surah Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'in, muslimin, muslimat, khusus kepada pengarang kitab ni, yaitu Syekh Daud Fatani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati roh beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Jadi buka muka surat mula-mula sekali nah. Buka muka surat mula-mula sekali. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Inilah kitab yang bernama Kifayatul Muhtaj. Baik. Jadi sebelum kita mengaji ataupun kita baca isi kandungan kitab ni, maka pengarang dia sebut nama kitab dulu. Dia sebut nama kitab dulu. Apa hikmah dia? Hikmah dia ialah supaya kita kena kenal nama kitab dulu. Jadi pentingnya kita kena kenal nama kitab ni. Sebab apa? Sebab apa ni tak jadi berat beg kalau kita tak kenal nama kitab. Jangan duk hafal warna kulit,
Saya duk pi hafal warna kulit payah. Dia kata ni nak pagi ni ustaz baca kitab warna apa? Warna biru. Dia tengok-tengok di rak rumah dia ada 5 kitab warna biru. Dia bawa semua. Tu yang berat lah. Jadi kena tahu nama lah. Jadi ingat nama dulu. Kifayatul Muhtaj. Tu dia punya nama dia. Nama kitab tu. Okey. Tak apalah. Jadi makna kifayah ni makna apa? Kifayah ni maknanya mencukupi ataupun memadai. Tu makna kifayah. Mencukupi ataupun memadai. Al-muhtaj ni maknanya bagi segala orang yang berhajat. Bagi segala orang yang berhajat. Maka alif lam pada kalimah al-muhtaji itu dipanggil alif lam lil jinsi. Alif lam lil jinsi ni makna alif lam jenis. Maksudnya apa? Maksudnya berhajat di sini ni ialah bagi segala orang yang berhajat. Bagi segala orang yang berhajat, yakni orang yang nak kenal ataupun orang yang nak tahu akan cerita Isra' wal Mi'raj. Maka pengarang kata jika hendak tahu akan kisah Isra' wal Mi'raj ni, yang kitab yang pengarang ni tulis, maknanya kifayah. Cukup dah kita belajar, kita baca kitab ni. Itu makna kifayatul muhtaj. Maknanya apa ni mencukupi ataupun memadai bagi segala orang yang berhajat. Itu maksud dia. Okey. Kemudian dia sambung lagi, dia kata pada menyatakan bicara Isra' dan Mi'raj. Pada menyatakan bicara Isra' dan Mi'raj. Jadi isi kandungan kitab ni ialah nak membicarakan tentang Isra' wal Mi'raj. Maka perbahasan detail dia di dalam kitab nantilah. Di dalam kitab. Sebab tu kitab ni ialah makna kifayah mencukupi bagi segala orang yang berhajat nak tahu akan cerita ataupun kisah berkaitan tentang Isra' wal Mi'raj. Cukup dah kalau kita baca kitab ni, cukup dah. Tu maksud dia. Baik, habis tu. Kemudian dia kata lagi, bagi Nabi sahibit taji. Bagi Nabi sahibit taji. Maksudnya ialah peristiwa Isra' wal Mi'raj ni berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kata Nabi ni siapa? Sahibit taji. Sahib ni makna tuan. Sahib ni maknanya tuan. Kemudian at-taji. At-taji ni makna asal makna dia ialah mahkota. Asal makna dia mahkota. Jadi maksud apa ni di sini ni sahibit taji ni ialah tuan bagi segala kemuliaan dan kemegahan. Kerana apa? Kerana mahkota ni asal at-taji ni makna mahkota. Mahkota ni lambang kemegahan. Mahkota ni lambang kemuliaan. Maka Nabi SAW ni ialah tuan bagi segala kemuliaan. Tuan bagi segala kemegahan. Itu maksud dia gitu. Baik, habis tu. Kemudian sambung lagi dia kata, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Baik. Jadi pengarang minta kepada Allah. Ini selawat. Kalau kata selawat daripada Allah ni maknanya minta rahmat lah. Allah Ta'ala menurunkan rahmat ke atasnya, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kata selawat ni, dia membawa kepada 4 maksud. Kalau daripada Allah makna rahmat. Bagi kat abang tu kitab. Tu, bagi tu. Kalau daripada malaikat makna keampunan. Kalau daripada malaikat makna memohon keampunan. Kalau daripada kita makna doa. Kalau daripada kita manusia makna doa. Dan kalau daripada selain daripada kita ni ataupun makhluk-makhluk yang lain seperti tumbuh-tumbuhan ke binatang ke dipanggil tasbih. Dipanggil tasbih. Itu maksud dia nak. Baik. Kemudian
Tuan pengarang lagi minta Allah Ta'ala merahmati ke atas Nabi Muhammad dan juga keluarganya. Keluarga Nabi. Termasuk juga sahabat-sahabat Nabi. Termasuk juga sahabat-sahabat Nabi. Jadi bila sebut sahabat Nabi ni kita sedia maklumlah. Orang yang hidup zaman Nabi. Kemudian beriman dengan Nabi. Kemudian jumpa Nabi. Dia bukan syarat tengok. Sebab ada di kalangan sahabat yang mata buta. Dia syarat jumpa ya. Kemudian mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Beriman apa yang Nabi bawa. Itu makna sahabat. Kemudian dia sambung lagi ibarat tu dia kata. Madamatin nujumi fil ibraji. Madamatin nujumi fil ibraji. Maksud dia apa? Maksud dia ialah pengarang minta kepada Allah merahmati dan juga selamat ke atas Nabi, keluarga Nabi dan sahabat-sahabat ni sampai bila? Madamatin nujumi, yakni selama berkekalan bintang-bintang. Itu makna dia. Madamatin nujumi. Maknanya selama berkekalan bintang-bintang. An-nujum tu maknanya bintang-bintang. Dia jamak tu. Pada kalimah najmi itu. Maknanya bintang-bintang. Kemudian apa ni fil ibraji ni maknanya di dalam lingkungan ataupun pusingan bintang, ataupun disebut hari ini dia panggil cakrawala. Apa isyarat nak bagi tahu kepada kita pengarang bahawa ia doa lah. Kalau kata daripada pengarang ni, dia doa selawat ke atas Nabi selamat tu sampai bila? Sampai kiamat. Maksudnya selagi mana ada bintang duk berjalan, selagi itulah minta selawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia gitu. Itu yang kata madamatin nujumi fil ibraji. Madamatin nujumi fil ibraji. Itu maksud dia. Baik. Kemudian sambung lagi ibarat tu dia kata telah menterjemahkan dia. Telah menterjemahkan dia akan ini kitab ni. Maksud yang kata telah menterjemah, yakni alih bahasa lah. Terjemah ni makna alih bahasa. Daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi. Ataupun bahasa Melayu kita ni. Siapa dia yang menterjemah ni? Maulana wa qudwatuna al-alimu ar-rabbaniyu. Jadi yang menterjemah ni ialah Maulana. Maulana ni apa dia? Penolong kami. Maulana ni maknanya penolong kami ataupun pembantu kami di dunia dan akhirat. Penolong kami, pembantu kami di dunia dan akhirat. Sebab apa yang kata penolong, pembantu di dunia dan akhirat ni? Kerana ulama juga boleh beri syafaat kepada kita. Ulama boleh beri syafaat kepada kita. Itu satu gelaran dia. Kemudian waqudwatuna. Waqudwatuna ni dan ikutan kami. Waqudwatuna dan ikutan kami. Ikutan dari segi apa? Ikutan dari segi agama. Ikutan dari segi agama. Jadi siapa dia ni yang kata pembantu kami, ikutan kami ni siapa dia? Al-alimu, yakni orang yang alim. Orang yang alim ni maknanya orang yang ada ilmu lah. Orang yang ada ilmu. Kemudian ar-rabbaniyu. Ar-rabbaniyu ni maknanya yang sangat mengenal Allah. Yang sangat makrifah akan ketuhanan. Sebab tu gelaran Rabbani ni maknanya dia ni, hak pengarang kitab ni, dia ni wali Allah dah. Sebab tu dia gelar Rabbani. Jadi Syekh Daud ni maknanya dia ni wali Allah dah. Dia dah telah apa ni sampai tahap wali. Sampai tahap wali. Tu maksud dia. Jadi nama dia yang kata orang hebat ni siapa dia? Sambung tu dia kata Asy-Syaikhu Dawud bin Abdillah Al-Fatani. Nama pengarang kitab ni Kifayatul Muhtaj fil Isra'i wal Mi'raji ni, nama pengarang dia Syekh Daud anak Abdullah. Syekh Daud anak Abdullah. Kemudian Al-Fatani. Al-Fatani ni nisbah kepada keturunan dia, iaitu keturunan petani. Nisbah keturunan dia iaitu keturunan petani. Baik. Kemudian dia kata lagi, Qaddasallahu ta'ala ruhahuma
amina. Qaddasallahu ta'ala. Minta Allah Ta'ala sucikan. Asalnya qaddasa ni makna fi'il madhi. Asal qaddasa ni fi'il madhi. Tetapi di sini ni dia jadi fi'il amar. Sini jadi fi'il amar. Minta Allah sucikan ruh keduanya. Qaddasallahu ta'ala ruhahuma. Minta Allah Ta'ala sucikan ruh keduanya. Ruh siapa? Roh Syekh Daud dan ayah dia Abdullah. Dan ayah dia Abdullah. Kemudian amina, semoga Allah Ta'ala perkenankan. Semoga Allah Ta'ala perkenankan. Itu maksud dia gitu. Baik. Kemudian kalau kitab Jawi itu di bawah tu dia ada tulis sikit, dia kata dan pada tepi ini risalah. Tepi ini risalah. Maksud dia kalau kitab Jawi dia ada tepi-tepi tu. Dia kotak tu, kemudian dia ada tepi. Tepi tu dia ada juga, ada tulis juga tu. Jadi tepi tu apa dia? Kalau kita Rumi tak ada lah. Dalam kitab Jawi dah. Dia kata dan pada tepi ini risalah beberapa hawamish. Hawamish ni maknanya keterangan. Itu maksud dia. Yang kata hawamish ni yang melengkapi beberapa kisah dan hikayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lainnya. Disuratkan dia, ditulis oleh beberapa ulama, afallahu anhum ajma'in. Kemudian dia kata tulis beberapa ulama, minta juga Allah Ta'ala mengampunkan mereka ni, afallahu anhum ajma'ina, yakni sekaliannya, semua di kalangan ulama. Itu maksud dia gitu. Baik, habis tu. Buka muka surat yang kedua. Baru buka muka surat yang kedua. Kita Jawi tu buka surat kedua lah. Kalau kita Rumi tu buka muka surat mula-mula sekali. Buka muka surat buka mula lah. Muka surat 1. Muka surat 1. Ada tak? Jumpa tak? Ada kan? Ada. Dia buka muka surat 1 lah kalau kita Rumi. Baik. Dia kata situ, mula-mula nak masuk kitab ni pengarang dia letak dah satu ayat. Satu ayat Quran atas tu, subhanalladzi asra bi'abdi. Dia letak ayat tu dulu. Jadi ayat ni ayat yang pertama lah dalam surah Al-Isra. Merupakan dalil tentang peristiwa Isra ni. Jadi dia letak awal-awal subhanallazi asra bi'abdihi ni dia panggil apa sini? Di sini ni dia panggil bara'atul al-istihlal. Bara'atul al-istihlal. Bara'atul al-istihlal ni maksud dia ialah dia dalam ilmu badi' disebut bara'atul al-istihlal. Yakni apabila nak bercakap ataupun nak menulis sesuatu tu, awal tulisan tu dia dah bagi orang kata petunjuk dah nak bahas bab apa. Tu dia panggil bara'atul al-istihlal. Macam contohnya kalau dalam khutbah Jumaat bisa khatib kan, alhamdulillahil qail ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tahu dah tu. Khutbah hari tu bab puasa lah tu. Bukan suruh pi siam. Saya kata suruh pi siam lah. Ayat tu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Jadi dia mula khutbah dia tu, dia masuk ayat berkaitan dengan puasa. Maknanya isi kandungan khutbah tu bab puasa lah tu. Yang tu dipanggil apa? Bara'atul al-istihlal. Nama dia. Tu maksud dia gitu. Tu makna cara penulisan lah. Ataupun kita nak bercakap. Nak bercakap di hadapan orang. Tajuk apa yang kita nak bercakap. Kalau kata kita nak bercakap bab sedekah contohnya. Bab sedekah. Jadi kita pun alhamdulillah rabbil alamin. Apa semua tu. Kemudian buh ayat tentang sedekah dulu. Buh ayat tentang sedekah. Tak kira lah buhlah ayat apa. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Tak ada masalah lah. Dia bagi angin dulu. Maknanya dia nak bercakap apa. Tu maksud dia. Tu dipanggil bara'atul al-istihlal. Baik. Jadi ayat ni kita tak bahas lagi. Nanti ke depan dia ada mai ayat yang penuh. Nanti ke depan kita akan bahas. Baik. Habis tu. Kemudian dia kata bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia terjemah situ kalau kita Jawi kumulai. Jangan duk baca kumulai, kamalai apa yang baca gitu. Dia eja ka mim lam alif ya. Baca kemelai, balik awal. Dia tu kumulai situ. Kumulai, kumulai menulis. Kalau kata pengarang kena takdir gitulah.
mulai menulis kitab ini dengan nama Allah. Adapun bagi kita, mulai membaca kitab ini dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah tu maknanya ba di situ tu makna bismillah. Dengan nama Allah di situ tu maknanya ba tu makna ba isti'anah. Ba dengan makna minta tolong. Maknanya mulai membaca kitab ini dengan pertolongan nama Allah. Dengan pertolongan nama Allah. Jadi dia mula kitab dia ni dengan sebut kalimah basmalah dulu. Sebab apa dimulakan dengan basmalah? Di antara sebabnya yang pertama mengikut uslub Al-Quran. Di mana susunan Al-Quran mula daripada surah Al-Fatihah dimulakan dengan kalimah basmalah. Itu satu. Kemudian yang keduanya ialah nak mengambil keberkatan nama Allah. Sebab tu dimulakan dengan kalimah bismillah, dengan nama Allah. Dan yang ketiga, pengarang dia beramal dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Rawahu Abu Daud. Setiap perkara di sini ni maknanya perkara yang membawa kepada harus ataupun sunat, selagi mana perkara itu tidak ada dalil ataupun nas yang suruh sebut perkataan yang lain. Kalau kata ada nas ataupun dalil suruh sebut perkataan yang lain, maka tak afdal mula dengan bismillah. Contohnya apa? Contohnya satu telefon masuk. Telefon masuk. Ada malam kan? Ada ni kuliah ni kat apa ni Mahat Madinatul Ilmi. Ni sahabat kita ni accident ni. Yang tu tak sunat kata bismillah. Hak tu sunat kata apa? Istirja'. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa? Sebab dia sabit dengan ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang bermaksud yaitu orang-orang yang apabila didatangkan musibah kepada mereka, qalu, berkata mereka, inna lillah, sesungguhnya kami ni kepunyaan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami dikembalikan. Maka sunat istirja' apabila kita dengar sebarang musibah. Yang tu tak sunat mula bismillah. Sama juga kalau kita bersin. Bersin kan? Cium bersin gitu, sunat kita kata alhamdulillah. Tu maksud dia gitu. Baik. Jadi, kalau kata tak ada dalil ataupun nas untuk sebut perkataan yang lain, kalau kita nak mula satu perkara tu, dituntut kita mula dengan bismillah. Kerana apa? Kerana dalam hadis tadi sebut, setiap perkara yang tidak dimulakan dengan perkataan bismillah, fahuwa aqta', maka ianya terpotong. Apa maksud terpotong? Makna terpotong ialah tak ada keberkatan. Makna potong ialah tak ada keberkatan. Jadi kita nak keberkatan, kita start kata bismillah, nak makan bismillah, kita nak buat apa, kita nak mula kerja pun bismillah. Pasal apa? Pasal nak dapat keberkatan. Maka pengarang dia tulis dalam kitab dia pun dimula dengan bismillahirrahmanirrahim juga. Pasal nak ambil keberkatan. Itu maksud dia gitu. Baik, habis tu. Kemudian dia terjemah lagi bawah tu, dia kata Ar-Rahman ni dia kata amat murah. Yang amat murah. Maksud yang kata yang amat murah ni, Allah Ta'ala ni dia sangat-sangat memberi akan segala nikmat. Allah Ta'ala ni dia maha pemurah. Pemurah Allah Ta'ala ni dia bagi tanpa kira. Itu maksud dia. Pemurah Allah ni dia bagi tanpa kira. Maknanya Allah Ta'ala ni pemurah, dia bagi nikmat ni kepada semua, termasuk orang yang derhaka. Maka dengan sebab ni, kemurahan Allah Ta'ala kepada kita ni, kita jangan tertipu. Sebab kadang-kadang manusia ni, dia tertipu dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam surah Fatir, surah ke-35, pada ayat yang ke-5. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, yang bermaksud, dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Apa maksud? Maksudnya ialah kita jangan tertipu dengan kemurahan Allah.
Contohnya, orang tak semayang boleh makan. Orang kafir kaya, bahkan lebih kaya daripada orang beriman. Sebab tu jangan tertipu dengan kemurahan Allah. Tetapi ingat, sayang Allah pula khusus kepada orang yang dikehendaki dia saja. Kalau kita nak buat bandingan, contoh satu bapa, satu orang ayah ni, dia kena sara semua anak. Tetapi sayang dia kepada 5 orang anak dia tak sama. Dalam 5 orang tu akan ada seorang yang dia sayang lebih. Itu maksud dia. Tapi dalam bab makan dia bagi semua. Kalau kita nak buat bandingan macam tu lah. Maknanya Allah Ta'ala ni dia bagi kepada semua. Hang semayang ke tak semayang ke, hang kufur ke, hang ikut perintah aku ke, dia bagi semua. Tapi yang kata sayang Allah tu hanya orang-orang yang dikehendakinya saja. Sebab tu kalau kita tengok contoh lain, Iblis dia minta kepada Allah panjang umur. Panjang umur tu nak buat apa? Nak melakukan kesesatan. Jadi panjang umur dalam keadaan nak menyesatkan orang. Allah Ta'ala bagi juga. Pasal apa? Sebab kemurahan yang ada pada Allah tu. Permintaan Iblis Allah Ta'ala tunaikan dan Allah sediakan pula tempat orang yang ikut Iblis. Iaitu neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kita buat bandingan lah, kalau kata kita orang nak pinjam duit kita. Lepas tu duit tu, dengan duit tu dia nak rosakkan kita. Dia nak rosakkan kita. Kita nak bagi ataupun tidak? Jawapan dia kita tak bagi. Tetapi kemurahan Allah ni, Allah Ta'ala bagi walaupun buat jahat. Sebab tu, jangan tertipu dengan makan sempurna, hidup senang, tak ada kesusahan, kepayahan apa sebagainya. Sehingga akan membawa kepada kita ni jauh dengan Allah. Jangan kita tertipu. Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah Al-Mulk pada ayat yang ke-16. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Yang bermaksud, adakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahawa dia akan membalikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Itu maksud dia. Baik. Habis tu. Itu yang mana? Yang apa ni? Ar-Rahman. Yang amat murah. Kemudian sambung lagi ibarat kitab tu dia kata Ar-Rahim lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Di dalam negeri akhirat. Baik. Jadi yang kata Ar-Rahim, Ar-Rahim ni maknanya penyayang, maha penyayang Allah khusus kepada orang yang beriman. Jadi tanda Allah Ta'ala sayang ni, bila tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita, Allah Ta'ala beri iman. Bila Allah Ta'ala beri iman, maka kita jadi orang mukmin, jadi orang yang beriman. Kemudian bila diberi imannya, Allah Ta'ala tambah lagi, tambah apa? Tambah taufik pula. Tambah taufik. Taufik ni apa dia? Khalqun qudrati ta'ati fil abdi. Dijadikan kuasa ta'at bagi hamba. Maknanya diberi kekuatan untuk ta'at. Ini di antara tanda yang Allah Ta'ala sayang. Cumanya kita bimbang, Allah Ta'ala bagi saja. Yang ni yang kita takut. Allah Ta'ala bagi sekejap, kemudian dia tarik balik. Allah bagi sat, kemudian dia tarik balik. Kalau kita nak contoh berkaitan tentang perihal munafik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 17. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Yang bermaksud, perumpamaan mereka, yakni orang-orang yang menyalakan api di waktu malam. Waktu malam ni kan gelap. Jadi bila dinyalakan api ni cerahlah. Setelah api itu menerangi sekelilingnya. Allah Ta'ala memadamkan cahaya tu. Zahaballahu binurihim. Maksudnya dah dapat nikmat iman, dapat nikmat taufik, kekuatan untuk beramal. Tiba-tiba Allah Ta'ala tarik balik. Yang ni yang kita takut. Tu yang orang-orang yang dekat dengan Allah ni sentiasa ada rasa bimbang. Maknanya bimbang di hadapan hari ini, sama ada kesudahan yang baik ataupun kesudahan yang tak baik. Tapi sentiasa duk harap bahawasanya kesudahan yang baik. Sebagaimana yang kita doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirkan hidup kami ini dalam keadaan yang baik
dan jangan akhirkan hidup kami ni dalam keadaan yang tak baik. Oleh sebab tu bila Allah beri iman, beri taufik, tanda Allah Ta'ala kasih. Kerana dengan iman ni membawa kepada tempat yang baik, iaitulah syurga. Iaitulah syurga. Sebab tu orang yang Allah Ta'ala kasih diberi iman, dan kita pula disuruh jaga iman supaya jangan rosak. Supaya jangan rosak iman tu. Sebab apa? Sebab kita tak mau. Ayat dalam 17 surah Al-Baqarah tadi, setelah Allah Ta'ala memadamkan cahaya tu, وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ, dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan, tak dapat tengok. La yubsirun, tak dapat melihat. Melihat apa? Melihat perkara yang baik. Yang ni kita sebagai orang-orang beriman kena ada rasa bimbang. Kena ada rasa bimbang. Itu maksudnya gitu, nah. Baik. Sebab tu apa ni dia kata sini, yang amat murah lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin dalam negeri akhirat. Jadi Allah tak maksudnya ialah orang yang Allah Ta'ala sayang ni, dia bagi nikmat seperti taufik hidayah ni khusus kepada orang beriman, sehingga mati juga di dalam iman, serta selamat ia di negeri akhirat, sehingga mendapat syurga. Sehingga mendapat syurga. Itu maksudnya gitu. Baik, habis tu. Kemudian, sambung lagi ibarat tu. Dia kata lagi, Alhamdulillahil mannani ala ibadihi bini'amin la tuhsa. La tuhsa. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jadi puji ni kita sedia maklumlah, puji ni ada 4. Keempat puji ni dikembalikan kepada Allah. Sama ada puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Jadi segala puji ni kembalikan kepada Allah. Jadi tahu mana kembali kepada Allah? Maknanya alhamdulillah, lam pada kalimah lillah tu dia panggil lam istihqaq ataupun lam lil ihtisar. Maksudnya gitu. Maknanya lam apa ni dipanggil lam milik ataupun lam apa ni tetap, bagi, sabit. Itu maksudnya gitu. Sebab tu segala puji tertentu bagi Allah. Bagi Allah. Itu maksud dia. Kemudian, dia kata lagi, Al-Mannani ala ibadihi, yang memberi atas hambanya. Maksud Allah Ta'ala beri ni, Allah Ta'ala bagi atas jalan kasih. Bukan paksa. Bukan Allah Ta'ala bagi dengan sebab keterpaksaan. Kalau keterpaksaan ni mustahil. Sebab ada sifat gharar, ada sifat paksa. Yang tu mustahil bagi Allah. Jadi Allah Ta'ala bagi atas jalan kasih. Apa dia Allah Ta'ala bagi ni? Dia kata, yang memberi atas hambanya dengan beberapa nikmat Allah yang tiada terhingga. Maksudnya ialah Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita ni yang tak terhingga ni. Apa maksud? Nak kira tak boleh. Nikmat yang ada pada kita ni, yang Allah Ta'ala bagi sampai hari ni, kalau kita nak kira satu persatu ni, tak mampu kita nak kira. Di antara dalil Quran disebut dalam surah ke-14 Ibrahim pada ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kamu menghitung akan nikmat-nikmatku, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Jadi nikmat apa yang kita kata, yang kita tak boleh kira? Contoh yang pertama, nikmat pernafasan kita. Kita duk boleh menapas ni daripada kita lahir sampai lah ni. Mampu tak kita bilang? Berapa juta, bilion, trilion kali dah kita duk menapas. Jawapannya, tak mampu kita bilang. Itu satu. Kemudian nikmat lain apa? Nikmat lain kita duduk di Malaysia ni, makanan asasi kita ialah nasi. Nasi ni daripada apa? Daripada padi. Berah lah kita kata. Berapa biji berah dah kita makan? Berapa biji berah daripada lahir? Daripada kita boleh makan nasi lah. Sampai lah ni. Berapa biji berah dah? Jawapannya, tak boleh nak kira. Hak tu baru dua benda yang kita sebut. Maka dengan sebab tu lah, apa ni dia kata sini, beberapa nikmat yang Allah Ta'ala beri ni, yang tiada terhingga. Tak boleh kita nak bilang. Tapi malangnya, golongan yang bersyukur hidup di atas dunia ni sedikit. Yang ni, yang jam ni. Golongan yang bersyukur.
Allah Ta'ala sebut di dalam surah Saba, hujung ayat ke-13. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali daripada kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi cerita tentang orang bersyukur ni, kalau kita tengok dalam tafsir Azhar. Tafsir Azhar ni tafsir Dr. Hamka. Boleh buka dalam kitab tafsir itu ayat 34 ni. Juzuk ke berapa saya tak ingat. Tapi ayat 34 ni lah. Apa ni ayat yang surah yang ke-34 ayat 13. Di mana berlaku satu peristiwa. Ada satu orang, kemudian Sayyidina Umar waktu tu dia jadi khalifah. Lepas pada dia tawaf duduk di depan Kaabah, dia doa. Yang orang ni, satu orang ni dia berdoa. Dia berdoa, banyak kali dia doa. Dia kata, Ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang sedikit. Jadikanlah aku ni golongan orang yang sedikit. Duk minta menyentuh. Jadilah aku ni golongan orang yang sedikit. Habis dia doa, Sayyidina Umar tanya dia, ni, tadi yang duk doa jadi orang sedikit tu apa maksud hang? Lepas tu dia kata kat Sayyidina Umar, dia kata takkan hang tak tahu. Itu saya tambah. Dia kata aku minta jadi orang yang sedikit tu, dia kata kan dalam Quran Allah Taala sebut wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali daripada kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi aku minta dekat Allah supaya aku ni termasuk orang yang sedikit tu. Jadi apa makna? Maknanya kehidupan manusia di atas muka bumi ni yang bersyukur ni sikit sangat. Kita kena tanya diri kita, bersyukur ataupun tidak. Nikmat Allah Taala bagi ni macam-macam. Kan kita sebut dah banyak kali. Syukur ni ada dua. Satu dengan lisan. Kita ucap alhamdulillah, terima kasih dan sebagainya. Itu syukur. Kemudian yang kedua, syukur kena terjemahkan dari segi perbuatan. Kalau kata dengan sesama manusia pun, kita ucap terima kasih, kemudian tanda kita terima kasih kepada dia, kita buat baik dengan dia. Buat baik dengan manusia yang bantu kita, yang tolong kita. Tapi yang kata Allah Ta'ala ni, yang bagi nikmat, bagi kehidupan, bagi rezeki kepada kita, tanda kita bersyukur, kita alhamdulillah. Kemudian yang kedua apa dia? Kita terjemahkan dengan perbuatan. Apa maksud perbuatan? Allah Ta'ala suruh semayang, semayanglah. Allah Ta'ala suruh ni, puasa nak main dekat ni, puasa lah. Allah Ta'ala suruh ikut perundangan Islam, ikutlah. Tapi malangnya, berapa ramai yang ikut? Itu maksud dia. Maknanya ramai yang tak ikut. Bila kata ramai yang tak ikut, menunjukkan tak bersyukur. Sebab tu Allah Ta'ala sebut ayat Quran, betul dah. Memang betul lah kalam Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali daripada kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Ramai yang tak syukur. Tok Bilal panggil hayya 'alas solah. Dia buat dek. Kau semayang di rumah tahan juga. Tak semayang juga di rumah pun. Lepas tu bagi nikmat banyak sampai kena bawa keluar zakat. Tak bawa keluar zakat. Tak bersyukur juga. Macam mana? Tu maksud dia nak? Baik. Tak apalah tu. Habis tu. Kemudian, sambung lagi. Dia kata lagi. Wassalatu wassalamu ala man usriya bih. Dan rahmat Allah dan salamnya atas mereka yang dijalankan pada waktu malam. Kena takdir gitu. Pada waktu malam dengan yakni akan dia. Baik. Jadi pengarang disebut lagi, dan rahmat Allah minta Allah sempurnakan nikmat, dan salamnya minta Allah tambah keselamatan ke atas Nabi SAW. Jadi manakala ini timbul soalan, Nabi ni dah ada keselamatan, maka minta tambah lagi. Maka minta tambah lagi. Kemudian alaman usriya bih. Alaman usriya bih ni sini pun dia panggil bara'atul al-istihlal jugalah. Maknanya mereka yang dijalankan pada waktu malam. Jadi kita faham dah. Isyarat kitab yang kita nak baca ni, dia nak menceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu maksud dia. Jadi kalimah Arab sara ni maknanya berjalan malam dah. Sara ni makna berjalan malam dah. Kemudian bihi tu bos itu tu dia panggil ba li ta'diyah, maka letak kalimah akan. Tu kata akan tu. Mana pada malam akan dia. Bihi makna akan dia. Jadi hi itu rujuk dhamir man. Rujuk dhamir man tu, man usriya bihi. Rujuk dhamir man. Jadi sebab tu kalimah asra makna berjalan malam,
kemudian didatangkan lafaz lailam. Lailam tu makna malam. Malam tu apa dia? Untuk menguatkan. Untuk menguatkan. Itu maksudnya gitu. Baik, habis tu. Kemudian, sambung lagi dia kata, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal maknanya mulai daripada. Mulai daripada masjidil haram sehingga ataupun kepada ilal masjidil aqsa. Jadi peristiwa Isra ni mula daripada Masjidil Haram sehinggalah sampai ke Masjidil Aqsa. Sebab tu kita doalah mudah-mudahan Allah Taala jemput kita juga boleh sampai ke Masjidil Aqsa. Karena apa? Karena Masjidil Aqsa ni merupakan masjid yang ketiga. Masjid yang ketiga yang terbaik selepas daripada Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Kemudian ada satu hadis sebut, kita dah sebut dah hari tu, di mana satu hadis sebut, baginda Nabi kata, hampa ni tak payahlah susah payah nak simpan duit, nak pergi berjalan London ke, nak pergi Australia ke, nak pergi Turki ke, nak pergi mana lagi? Nak pergi mana-mana lah, pergi berjalan, kecuali 3 benda yang Nabi kata. Kalau hampa nak susah payah simpan duit, yang pertama Masjidil Haram, Mekah. Kemudian yang kedua Masjid Nabawi, Madinah. Kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa. 3 tempat ni susah payah simpan duit tak apa. Sebab tu saya teringin nak pergi Masjid Aqsa ni. Teringin sebab apa? Di tempat sejarah. Di tempat sejarah. Jadi kita duk baca tafsir, duk baca cerita Isra' Mi'raj ni, bila kita pi tengok baru dia ada zauq tu. Dia ada, orang kata dia main rasa tu. Macam contoh dululah, kita tak pernah pergi Mekah, duk tengok gambar je, gambar Kaabah, gambar Masjidil Haram. Duk tengok gambar lah, TV ke apa ke. Bila sampai di sana tu, baru dia ada rasa. Bila Allah Ta'ala panggil, sampai di sana, baru dia ada rasa. Itu maksudnya gitu. Baik, tak apalah tu. Habis tu. Jadi, maksud ibarat kitab ni ialah dimulai dengan masjid ke masjid. Dimulai peristiwa Isra' wal Mi'raj ni dimulai dari masjid ke masjid. Apa maksud? Maksudnya ialah pergantungan kita dalam apa jua urusan mesti bergantung kepada Allah atas jalan hakikinya. Dari segi hakikatnya, semua urusan kita bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Itu maksud dia. Lepas tu kalau kita tengok lagi, mula-mula kita beranak dengan azan. Kita lahir, pak kita azan. Lepas tu iqamah. Lepas tu iqamah, azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Lepas daripada iqamah tu bila nak semayang? Lepas tu tak ada semayang lagi. Jawabnya, apabila kita mati baru orang solat jenazah kita. Bila kita mati baru orang solat jenazah kita. Jadi solat jenazah ni tak ada dah azan dengan iqamah. Pasal apa? Pasal dah azan lah masa kita lahir tu. Masa kita lahir, kemudian dah iqamatkan, kemudian tak semayang lagi. Tunggu hari kita mati, baru orang semayang. Jadi apa isyarat? Isyarat nak bagi tahu kepada kita, kehidupan kita ni hanya sebentar saja. Sekejap saja kehidupan kita ni, daripada azan, iqamah dan semayang. Sat sangat. Walaupun kita hidup sampai 100 tahun, tapi hakikat sebenar kehidupan kita hanyalah sebentar. Hanyalah sekejap. Itu maksudnya gitu, nah? Baik, habis tu. Kemudian, sambung lagi dia kata, wa ala alihi wa ashabihi zawil fadailil lati la tustaqsa. Dia kata, dan atas segala keluarganya. Dan atas segala keluarganya. Maksud dan atas ni maknanya selawat dan salam tu lah. Selawat dan salam ke atas segala keluarganya, keluarga Nabi, dan segala sahabatnya, sahabat Nabi, yang mempunyai beberapa kelebihan yang tiada dapat dihingga. Maknanya ialah, maksud yang kata beberapa kelebihan yang tiada dapat dihingga ni ialah tidak dapat dibahaskan. Tentang kelebihan mereka, sahabat Nabi ni yang amat banyak. Sebab tu baginda Nabi sebut, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat aku ni diumpamakan seperti bintang-bintang. Seperti bintang-bintang. Maknanya hebat. Ditashbihkan dengan bintang tu nak menunjukkan tentang kehebatan. Sebab tu dia kata sini,
Sahabatnya yang mempunyai beberapa kelebihan yang tiada dapat dihingga. Yang tak dapat dihitung. Maksudnya kalau kita nak cerita tentang kelebihan mereka ni, tak habis nak cerita. Tak habis nak cerita. Tu maksud yang kata beberapa kelebihan yang tiada dapat dihingga. Tu maksud dia gitu nah. Baik, habis tu. Kemudian sambung lagi. Ni saya baca cepat sikitlah, tak apa, sambung lagi. Wa ba'du fa hadza ta'liqun latifun fi kullin minal Isra'i wal Mi'raji. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada apa? Kemudian daripada basmalah, hamdalah, wassalah. Itu makna adapun kemudian daripada itu. Jadi kalau kata kita ingat, tak payah tulislah. Tapi seeloknya, walaupun kita dah tahu, kita dah ingat, kita tulis juga. Sebab apa? Sebab kita nak ikat ilmu tu. Nak ikat ilmu dengan tulisan kita. Karena kata ulama, ilmu ni dia liak. Ilmu ni diibarat seperti binatang liak. Jadi kalau benda liak ni, kita nak bagi jinak dengan apa? Nak bagi jinak dengan tambat, dengan ikat. Jadi ilmu ni liak, nak ikat dengan apa? Ikat dengan tulis. Ikat dengan tulis. Nak kena kalau kajian lah. Kajian kena tulis. Sebab apa? Sebab kita nak bagi ingat sampai bila-bila. Nak bagi ingat sampai bila-bila. Tu berkat. Kadang kita tulis tu. Berkat. Berkat kita tulis. Tu maksud dia gitu. Baik. Kemudian fahaza. Fa di situ tu dipanggil fa rabitah jawab. Bagi amma. Dia asal dia amma ba'du. Asal dia amma ba'du. Tapi dia buang amma tu, dia bubuh waw ya, wa ba'du. Sebab tu dia terjemah, dia tak kata dan. Asal wa ni makna dan, tapi dia tak terjemah dan, dia terjemah adapun. Pasal apa? Daripada amma tu lah. Dia buang amma tu, dia bubuh waw ya. Wa ba'du. Kemudian dia datangkan fa. Fa ni dipanggil fa rabitah, jawab bagi amma. Sebab tu kalau kata kita khutbah Jumaat kan, kita duduk dengar khatib kata amma ba'du faya ibadallah. Dia main fa tu. Kalau kata amma ba'du qala Allah Ta'ala. Dia dari segi nahu dia tak kena. Tak kena segi grammar dia. Tak kena, mesti kena datangkan fa. Lah Ustaz, kalau macam kita tak berbual fa ni tak apa, berdosa. Dia tak berdosa, cuma salah dari segi bahasa ya. Salah dari segi bahasa. Sebab tu bila kata amma ba'du, dia kena datangkan fa. Faya ibadallah ka faqala Allah Ta'ala ka. Ikutlah. Tu maksud dia nak. Baik, tak apalah tu. Kemudian dia kata fahaza ta'liqun. Fahaza ta'liqun, maka inilah suatu ta'liq. Apa makna ta'liq? Karangan. Ta'liq ni maknanya karangan. Maka inilah suatu ta'liq, yakni suatu karangan latifun. Latifun ni makna yang sedikit. Bukan makna lembut. Latif ni ada makna lembut. Jadi latifun ni makna yang sedikit. Kemudian pada menyatakan tiap-tiap daripada Isra wal Mi'raj. Pada menyatakan tiap-tiap daripada kisah Isra. Isra ni dalil jelaslah dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Ayat pertama tu dalil jelas. Adapun bab Mi'raj, Mi'raj ni dia kesamaran. Mi'raj ni dia tak ada dalil jelas. Dia dalil kesamaran. Sebab tu dalam kitab Matan Jauharah Tauhid tak dibahas bab Isra, tapi dibahas bab Mi'raj. Bab Mi'raj ada dibahas dalam kitab Matan Jauharah Tauhid. Dia ada satu bait syair dia. Bait syair dia wa ajzim bi mi'rajin nabi kama rawaw. Tu dia punya bait syair dia. Dia panggil sini Bahar Rajas. Bahar Rajas dia timbang dengan dia ada 6 tu. Dia panggil musta'ilun. Musta'ilun tu ada 6. Tu wa ajzim bi mi'rajin nabi kama rawaw. Tu dia panggil Bahar Rajas. Maksud dia gitu nah. Baik. Jadi apa maksud? Makna wa ajzim, dan hendaklah engkau i'tiqadkan. I'tiqad yang jazam. Wa ajzim bi mi'rajin nabi kama rawaw. Akan yakni dengan mi'raj Nabi ke langit. Maknanya hendaklah kita pegang. Yang kata bab mi'raj ni juga pegangan yang putus. Pegangan yang jazam tentang bab Nabi mi'raj ke langit.
Sebab tu bait syair dia kata wa ajzib bi mi'rajin nabi kama rawaw. Itu maksud dia. Jadi nak cerita kata dalil Isra' ni jelas siapa-siapa yang tolak membawa kepada kufur. Adapun Mi'raj dalil kesamaran. Siapa yang tolak tak jadi kufur lagi. Walaupun tak jadi kufur kena ingat dia jadi fasik. Bila kata fasik jadi wali tak boleh, jadi saksi tak boleh. Tu maksud dia gitu. Baik, habis tu. Kemudian sambung lagi dia kata wa sammaituhu bi kifayatil muhtaji fil Isra'i wal Mi'raji. Dan kunama wa sammaituhu, dan kunama akan dia, akan ini kitab ni bi kifayatil muhtaji, dengan nama kifayatil muhtaji fil Isra'i wal Mi'raji. Jadi dia pun letak nama kitab ni. Dia letak nama kitab ni apa dia? Iaitulah kifayatil muhtaji. Tersebut dah tadi makna kitab ni ialah yang mencukupi ataupun yang memadai bagi orang yang berhajat. Bagi segala orang yang berhajat lah. Sebab kata segala tu dia kenai pada alif lam, pada kalimah al-muhtaji tu dia panggil alif lam lil jinsi. Alif lam jenis. Apa dia segala orang berhajat tu? Fil Isra'i wal Mi'raji, yakni pada menyatakan kisah tentang Isra' wal Mi'raj. Jadi isi itu, isi kitab kita tak ingat lagi, kita baru baca sikit je, tapi kita kena ingat nama kitab dulu. Lagi orang tanya pula, tu dok pergi mengaji di Mahat tu kitab apa Isra' Mi'raj tu? Kitab apa? Nama kitab tu? Tak tahu, tapi kitab tu warna biru. Nama tak tahu. Jangan dapat nama tak tahu dulu tu. Kena tahu nama. Kena tahu nama. Tak kira mengaji kitab apa pun, nama kitab kita kena tahu dulu. Kemudian isi kitab tu bab apa? Isi kitab tu bab apa? Tu maksud dia. Baik. Tak apalah tu. Habis tu. Kemudian sambung lagi dia kata ja'alahu Allahu khalisan liwajhihil karimi, telah menjadikan dia, maksud telah menjadikan dia, yakni ini karangan ni, telah menjadikan dia, yakni kitab ni, karangan ni, yakni Allah Ta'ala semata-mata. Apa maksud? Yang ni pun dia termasuk dipanggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Maknanya doa juga. Maksud doa. Dia panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan, maknanya doa. Apa maksud? Iaitu mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan karangan ini, yakni risalah ini, semata-mata. Apa makna semata-mata? Yakni bersih, suci daripada campuran riak, ujub dan takabur. Maka pengarang dia minta lindung dah. Dia minta lindung daripada Allah. Kerana apa? Kerana tersebut tadilah tipu daya iblis ni sentiasa ada. Jadi dalam duk tengah, duk karang kitab ni, lagi dia duk main riak. Bukan riak, dia main ujub-ujub. Ujub ni makna perasan. Riak ni tunjuk ke orang. Asal perkataan ru'ya. Adapun ujub ni, dia perasan. Perasan, dia tulis. Alim aku boleh tulis kitab. Ada apa-apa dah? Apa pun tak ada. Jangan kata nak tulis kitab, baca kitab pun tak reti. Dia duk main tu. Padahal tak ada siapa tengok. Tak ada siapa tengok, dia je duk berasa. Dia duk berasa, ni penyakit ujub. Bahaya penyakit ni. Ni penyakit ni. Penyakit ni penyakit orang buat amal. Bukan penyakit orang yang tak buat amal. Yang tak buat amal tu satu hal dah. Hak buat amal. Contoh apa lagi? Contohnya malam dia bangun sembahyang tahajud. Bagus ya. Dia bangun-bangun jaga-jaga, tengok pukul 4 jaga. Pukul 4, pukul 4 dah. Okey, bangun. Bangun pergi mandi apa, ambil wuduk apa, elok pakai kemas apa. Nampak sejadah, hadap kiblat, mayang tahajud, 2 rakaat, usolli sunatan tahajudi. Allahu Akbar. Letak bar dia, dan mai perasaan tu. Orang lain tidur, aku yang jaga. Balik awal tu. Orang lain tidur, aku jaga. Tu ujub dia panggil. Ujub. Habis tu ustaz, kalau macam apa ni, kalau ada perasaan macam tu, tak payah buat lah. Yang ni satu lagi. Yang tu pun kata tertipu juga. Jadi kata ulama, nak dapat keikhlasan ni, kunci dia ialah istiqamah. Tu nak dapat keikhlasan. Ada dulu lama lah, satu orang tua. Dia kata, ni ustaz, saya bukan tak mau bagi banyak derma. Dia kata, lama dah.
Jadi kalau saya bagi RM10, saya tak ikhlas. Lebih baik saya bagi RM1, ikhlas. Kalau macam tu, sampai ke matilah. Pak Ji bagi RM1 tu lah, sampai 10. Maksud dia gitu. Dia kena gini, dia kena istiqamah amalan tu. Kadang-kadang kita buat sesuatu amalan ni kerana terpaksa. Kerana terpaksa daku melangkah pergi. Yang tu presis capital. Sudah gitu. Maknanya duk kerana terpaksa. Kadang bini marah ke, malu kat kawan ke, malu kat jiran. Tapi bila lama-lama kita duk buat, sifat keterpaksaan tu, dia jadi kerelaan. Maka Allah Ta'ala campak keikhlasan tu. Maka, balik pada kitab kita ni, jadi pengarang dia minta supaya Allah Ta'ala jadikan ni, yang dia tulis ni, kitab dia ni, semata-mata kerana Allah. Maknanya suci daripada campuran riak, ujub, takabur. Sebab tu dia minta lindung lah. Kerana takut tipu daya iblis ni. Takut-takut tengah sekarang ni main rasa ujub, main rasa sombong. Sebab tu kena bersih hati. Kena bersih hati ni. Kita tengok ni, berkat tak berkat kitab ni, hak kitab kita baca ni, usia dia 200 tahun lebih dah. Ni, 200 tahun lebih dah kitab ni. Bertahan sampai lah ni. Dan insya-Allah sampai kiamat bertahan. Ni, kitab ni. Pasal apa? Pasal keberkatan. Sebab tu kita nak keberkatan tu. Bila kata keberkatan, di antara takrif berkat ni ialah bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan. Apa saja kita buat nak berkat. Kita kerja nak berkat. Kita keluarga menikah nak berkat. Lagi apa lagi? Kita beli kereta nak berkat. Kesihatan kita nak berkat. Umur kita nak berkat. Kalau Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia ni man tala umruhu wa hasuna amaluh, iaitu yang panjang umur. Bukan panjang umur saja, elok perangai. Amalan tu elok. Kalau panjang umur perangai tak elok, yang tu masalah. Yang tu masalah. Tu maksud dia. Baik, habis tu. Kemudian sambung lagi. Dia kata lagi, bagi zatnya zat Allah yang maha mulia. Maksudnya ialah pengarang minta doa supaya yang dia tulis kitab ni semata-mata kerana Allah, bersih daripada riak, ujub, sombong, dan semata-mata nak menuntut keredaan Allah. Nak mencari keredaan Allah yang maha mulia. Tak kiralah apa saja yang kita buat, semua nak mencari keredaan Allah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Surah Al-Fat, surah ke-48. Di pertengahan ayat 29, kalau tak salah saya. Ayat yang lah tu. Muhammadur Rasulullah tu, bawah tu ada. Maknanya yang kita tuntut, yang kita cari ialah yabtaghuna fadlan, kelebihan, kurniaan daripada Allah, waridwana, dan juga keredaan Allah. Dan juga keredaan Allah. Tu maksud dia. Okey, habis tu. Kemudian sambung lagi, dia kata nafi'an li talibihi yaumal ma'abi, lagi memberi manfaat bagi yang menuntut akan dia, akan ini kitab ni, pada hari kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab tu apabila khalisan, di atas tu kan ja'alahu Allahu khalisan. Bila khalisan, maka akan datang nafi'ah. Akan datang manfaat. Bila ikhlas akan datang manfaat. Sebab tu dari segi i'rab dia, nafi'ah tu dipanggil maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua ataf dari khalisan. Maksud maf'ul yang kedua daripada ja'alah. Ja'alahu. Sebab tu bila ikhlas membawa kepada manfaat. Tu pegang tu. Bila ikhlas membawa kepada manfaat, paling kurang pun ke atas diri kita. Tu maksud dia. Paling kurang ke atas diri kita bila ikhlas. Biar orang tak sanjung ke, orang tak tak iktiraf ke, orang tak ramai ke apa ke, tak apa, yang penting kita ikhlas. Apa yang kita abang ni kita duk baca ni, mana kita sampaikan kepada orang, walaupun sikit tak apa, yang penting kita ikhlas. Dan orang yang dapat tu pun maknanya dia dapat dalam keadaan ikhlas. Janganlah mudah Allah Ta'ala dapat. Bukannya pentingnya kuantiti, yang kita nak ialah kualiti. Maknanya kualiti. Walaupun sikit tak apa. Sebab tu guru kita lah kata, dia kata kalau orang panggil pergi mengajak, pergi. Tak kira seorang pun tak apa, ajak. Seorang dah, yang penting kena ada orang lah. Kalau tak ada orang payahlah, kalau tuan-tuan seorang pun tak ada, kacau. Hidup baca.
Tu, ustaz tu berapa hari dah macam tu. Dia duk mengajak siapa? Lepas tu kamera apa pun tak ada. Kalau ada live tu cerita lain tak. Ni kamera apa pun tak ada. Saya duk baca. Nak itu sambung. Tak ada siapa pun tak ada. Tak lama dah kuasa ustaz ni. Telefon tanya kebutan, memek. Yang penting ada orang. Penting ada orang kita ajar. Abang. Dekat mana yang kita mampu lah. Kamu kita baca sikit kan. Dekat mana saya pun pada boleh sangat pun. Boleh tolong baca je lah. Boleh tolong baca je. Itu maksud. Jadi nak cerita kata, ikhlas tu, dia pasti membawa manfaat. Paling tak ada diri kita. Biar orang tak iktiraf pun. Orang tak iktiraf. Sebab apa? Sebab kita hidup ni bukan dekat dunia ni, nak balik akhirat tu. Nak balik akhirat. Sebab, apa ni Allah Ta'ala janji tu. Janji Allah tu, lebih besar daripada ni, dunia ni. Daripada dunia ni. Kalau macam tu, tak apa Ustaz. Ustaz main mengajar kami tak bagi sebuah hati lah. Jangan buat zalim pula lagu tu. Tadi kata ikhlas. Tadi kata ikhlas. Yang tu pun kena bisa. Yalah, ikhlas betul lah. Ikhlas kita main pun pakai kos. Tapi kalau kata tak bagi pun tak apa kan. Lepas macam mana? Tak bagi lah. Tu maksud dia gitu. Payah juga kadang-kadang ni. Jadi banyak. Dia lebih pandai daripada profesor ni. Susah. Kan? Dia tahu ustaz lah ni. Mau nak duit. Main tu nak duit je tu. Tak dah. Main nak duit pula lah. Kata gitu. Orang bagi. Saya tak bisa letak harga. Tak bisa. Dah bagi. Saya gua hati bagi. Kita ambil lah kan. Orang bagi kan. Tu maksud dia. Tapi yakinlah. Pegang kata apa. Datuk Ismail kamu. Almarhum. Dia kata kita ni bila ligan akhirat ni. Dunia ni dia akan ikut dia. Kita ligan akhirat. Dunia dia akan ikut. Tapi bila kita ligan dunia. Akhirat dia tak ikut. Ibarat macam orang tanam padi. Tanam padi, lalang tumbuh. Tapi kalau tanam lalang, padi tak tumbuh. Dia kata tu. Tanam lalang, padi tak tumbuh. Tanam padi, lalang tumbuh. Ligan dunia, ligan akhirat, dunia akan main. Tapi kalau ligan semata-mata dunia, akhirat tak main. Akhirat dia tak akan ikut. Jadi nak cerita apa? Nak ceritanya, keikhlasan ni khalisan, kemudian nafi'ah, dia akan datang manfaat kepada diri kita. Itu maksud dia gitu nah. Baik, habis tu. Kemudian sambung lagi ibarat tu, dia kata lagi tadi sini, li talibihi yaumal ma'abi. Lagi memberi manfaat bagi menuntut akan dia. Menuntut akan dia, mana manfaat kebaikan orang yang baca kitab ni. Apa dia manfaat ni? Jadi maknanya faedah kita belajar kitab ni akan memberi manfaat kepada kita pada hari kembali kepada Allah. Pada hari kembali kepada Allah. Apa makna apa makna manfaat pada hari kembali ataupun hari akhirat ni? Maksudnya ialah di dunia kita nampak manfaat, kita boleh belajar kitab ni. Kemudian hari kembali, hari akhirat ni apa manfaat pula? Kalau rajin tulis. Yakni apabila seorang belajar dengan menggunakan kitab ini, kitab Kifayatul Muhtaj ini, maka pegangannya tentang masalah Isra dan Mi'raj akan jadi betul. Pegangan dia tentang Isra dan Mi'raj akan jadi betul. Mana pegangan dia tentang Isra wal Mi'raj ni akan jadi betul. Maka dengan sebab pegangan betul itu membawa kepada akidah yang betul. Membawa kepada akidah yang betul. Itu maksud dia. Satu. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita yang belajar ni daripada azab neraka, dan dengan sebab tersebar kitab ini maka jadilah balasannya kembali kepada yang belajar dan yang mengajar pada hari kiamat nanti. Sebab tu manfaat dia banyak, sama ada diri ataupun masyarakat, yang akhirnya membawa kepada orang yang belajar dan mengajar. Kok mana pun dia balik kepada kita. Sebab tu tak rugi tuan-tuan main duduk sini, mahal kita main duduk kan sejam lebih, 2 jam, tak rugi. Sebab apa? Manfaat ni kembali kepada kita. Itu maksud dia. Jadi kalau kita nak detail lagi, maknanya kalau kata dia duk belajar kitab ni sekadar untuk diri dia. Dia belajar kitab ni sekadar untuk diri dia, maka membetulkan diri dia tentang pegangan Isra wal Mi'raj.
Satu. Kemudian kalau kata dia ajak pula. Dah dia baca, dia ajak pula. Tak kira lah dia ajak keluarga dia ke, kawan-kawan dia ke, sahabat dia ke apakah, maka membetulkan pegangan orang lain. Membetulkan pegangan orang lain. Dan faedah kebaikan mengajak ni kembali pada diri dia juga. Kok mana pun tak rugi. Kok mana pun tak rugi. Tu maksud dia. Tu maksud dia gitu. Tu makna manfaat bagi yang menuntut akan dia pada hari kembali kepada Allah Ta'ala. Baik, habis tu. Kemudian tersambung sikit lagi nah. Pukul 11 kita berhenti nah. Boleh tak? Boleh kono? Boleh. Firman Allah Ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Baik. Jadi ayat ni merupakan dalil. Dalil tentang peristiwa Isra. Jadi Allah Ta'ala mulakan dalil peristiwa Isra ni dengan kalimah subhana. Dimula dengan kalimah subhana. Apa maksud subhana? Maha suci Tuhan. Maha suci Tuhan. Jadi kalau kita nak buat misal ataupun kita nak buat soalan, kalau kata Allah Ta'ala nak mula dengan Alhamdulillah pun boleh. Contoh macam surah Al-Kahfi itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Contohnya. Kalau di sini, Alhamdulillahilladzi asra bi'abdih. Contoh. Tapi pasal apa tak mula Alhamdulillah, dia mula Subhana, pasal apa? Dia ada hikmah dia ada. Sebab tu setiap apa yang Allah Ta'ala aturkan, yang Allah Ta'ala kehendaki, semuanya dia ada faedah. Semuanya dia ada hikmah. Atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mulakan kalimah Subhana ni ialah Allah Ta'ala mulakan ayat ni nak menyucikan dan membersihkan diri Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Itu maksud dia. Lebih-lebih lagi tuduhan-tuduhan yang dikatakan oleh beberapa orang kafir. Orang-orang musyrik, orang kafir ni yang berkata Nabi Muhammad ni adalah anak Allah. Daripada kata Nabi Muhammad ni anak Allah yang dipanggil untuk berjumpa dengannya dengan Allah. Maka kalimah subhana ini juga menolakkan pegangan mereka yang menjisimkan Allah. Maksud menjisimkan Allah ni mentajsimkan Allah. Maknanya duk sebut kata Allah ni duduk atas langit, Allah ni bertempat, Allah ni ada, maknanya duduk di mana-mana lah. Maksud dia gitu. Sebab Allah Ta'ala ni dia tidak bertempat. Tak duduk di langit ke apa. Sebab tu nak bersihkan daripada orang yang mentajsimkan Allah Ta'ala. Jadi dalil Isra' ni awal-awal lagi Allah Ta'ala tapih dengan ayat ni dimula dengan kalimah subhana. Maksudnya segala tuduhan orang-orang kafir ni adalah salah. Adalah salah. Sebab tu dimula dengan subhana. Tu mana ulama dia detail sampai tahap macam tu. Okey, tu satu. Kemudian sambung ayat tu dia kata allazi asra. Allazi asra, Tuhan yang menjalankan. Jadi asra ni mana Tuhan yang menjalankan dipanggil isnad hakiki. Isnad hakiki maksudnya Allah Ta'ala yang memperjalankan Nabi. Adapun isnad majazi, asbab berjalan dengan Jibril. Itu dipanggil isnad majazi. Adapun isnad hakikinya Allah yang memperjalankan. Allah yang memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis tu. Kemudian sambung lagi dia kata bi'abdih. Bi'abdih yakni hambanya. Dengan hambanya. Yakni akan hambanya. Siapa dia hambanya ni? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, bila ayat ni bi'abdih ini merupakan dalil peristiwa Isra' wal Mi'raj ni berlaku roh dan jasad. Maknanya roh dan jasad sekali. Bukan makna roh saja. Kalau roh saja dia akan guna kalimah biruhih. Biruhihi. Biruhih.
Tapi tak, di sini bi'abdih. Menunjukkan bahawasanya berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj ni roh dan jasad. Kemudian yang kedua, digunakan kalimah bi'abdih ni, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, pengajaran kepada kita, hang berjalanlah jauh mana pun, setinggi mana pencapaian hang pun, ataupun lagu Ella tu kata apa? Standing standing in the of the world apa semua tu lah, lagu Sukan Commonwealth. Aku nak nyanyi pun tak kerti. Maksudnya gitu. Setinggi mana hebat hang sekalipun, di sisi Allah tetap hamba. Jangan duk belagak sangat. Maksudnya gitu. Sebab tu Nabi yang Allah perjalankan Nabi jauh ni, daripada Mekah, Palestin, kemudian Mi'raj sampai Sidratil Muntaha. Maka tetap digunakan kalimah hamba. Nak habaq kepada kita, jangan duk rasa lebih dengan kedudukan kita. Kita Tan Sri ke, Datuk Sri ke, apa, Tun ke, Tan Tin Tun ke, apa saja pangkat kita, di sisi Allah, hamba. Di sisi Allah. Sebab tu kita pergi Mekah kan, waktu kita wukuf kan, kita pakai kain ihram. Putih semua, tak kenal dah. Siapa dia Datuk Sri ke, tak kenal dah. Tan Sri ke, apa, tak kenal. Tengok sama saja. Sebab tu, dalam lagu Mei Yanzen kata, kita sama sahaja, bezanya cuma amalan kita. Tu maksud dia. Tu lagu Mei Yanzen. Kemudian ayat Quran sebut pula dalam surah Al-Hujurat, pertengahan ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tu maksud dia. Jadi nak habaq kata, Allah Ta'ala memperjalankan Nabi. Hebat ni perjalanan ni. Tetap dipanggil hamba. Nak habaq kita ni, mana kita ni di sisi Allah, hamba saja. Bila kata hamba, setiap apa perintah Allah, sami'na wa ata'na. Dia tak sama macam kuli. Kita kerja dengan orang, kita jadi kuli. Kuli ni rasa meluat, boleh berhenti. Rasa tak mau kerja, boleh resign. Tapi bila kata hamba, hang suka, tak suka, hang tetap hamba. Apa Tuan kata? Ya Tuan. Yes boss, yes sir. Semua tu kena yes belakang. Allah Ta'ala kata Ramadan puasa sehari. Ya, puasa. Allah Ta'ala kata sehari kena apa ni, sembahyang 5 waktu. Ya, kami taat. Allah Ta'ala kata bila cukup haul, cukup sukatan, kena bawa kolak zakat. Ya, kami bawa kolak. Dia kena gitu. Dia kena gitu. Baik, habis hak tu nah. Habis hak tu. Kemudian sambung lagi ayat tu, dia kata lailam. Lailam ni makna berlaku pada satu malam saja. Berlaku pada satu malam. Dia bukan 2 malam. Contohnya kalau kata Isra' semalam ke, lepas tu Mi'raj semalam, tak. Dia makna berlaku semalam saja. Jadi maknanya apa ni, berkata setengah ulama, bahkan pendapat jumhur ulama, berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj ni pada malam 27 bulan Rejab. Pada malam 27 bulan Rejab, setahun sebelum Nabi hijrah. Setahun sebelum Nabi hijrah. Itu maksudnya gitu nah. Baik. Kemudian kalau ada juga ulama bahas lagi, kalimah lailam tu dia tak ada alif lam ma'rifah. Bila tak ada alif lam ma'rifah, menunjukkan berlaku peristiwa Isra' ni berlaku pada waktu malam, tapi waktu malam yang singkat. Bukannya satu malam. Bila kita kata satu malam ni, start daripada maghrib sampai subuh. Adapun lailam sini ni maknanya berlaku secebis malam. Kalau kita anggarkan masa, kalau masa kita ni berlaku 15 minit ke, setengah jam ke, ataupun apa ni, sejam ke. Tu. Sebab tu peristiwa ni peristiwa yang menakjubkan. Peristiwa yang ajaib. Peristiwa yang hebat. Itu maksudnya gitu. Baik, habis tu. Kemudian dia kata lagi, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Jadi yang kata peristiwa Isra' ni, yang kata Isra' mula daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang tu dipanggil Isra'. Tu dipanggil Isra'. Adapun Mi'raj start daripada apa ni, Masjidil Aqsa tu dia naik. Yang tu dipanggil Mi'raj. Nanti ke depan ni dia ada sebut tentang Mi'raj. Okey, habis tu nah. Kemudian dia kata lagi allazi barakna haulah. Allazi barakna haulah, yang kami berkatkan kelilingnya. Keliling apa? Keliling Masjidil Aqsa. Maksudnya ialah kami, yakni Allah menambahkan keberkatan di kawasan keliling Masjid Aqsa tu. Kawasan keliling Masjid Aqsa tu penuh dengan keberkatan. Kemudian berkata setengah ulama, diberkatkan keliling Masjid Aqsa ni ialah diberi buah-buahan,
kemudian air yang sentiasa mengalir. Kemudian banyak di sekitar tu kubur-kubur para anbiya. Kubur Nabi banyak tu. Itu makna diberkatkan. Walau bagaimanapun, kalau kata keliling Masjid Al-Aqsa tu berkat, apatah lagi diri Masjid Al-Aqsa tu, lagilah ada keberkatan. Lagilah ada keberkatan. Itu maksud dia. Kemudian apa hikmah dia? Linuriyahu min ayatina. Supaya kami perlihatkan dia, yakni Nabi Muhammad, beberapa tanda ajaib kudrah kami. Jadi lam pada kalimah linuriyahu tu, dia panggil lam lil hikmah. Dia panggil lam lil hikmah, bukan makna lam lil ta'lil. Kalau lam lil ta'lil makna kerana. Di situ tu makna lam lil hikmah. Hikmah dia supaya kami nak perlihatkan kepada dia, Nabi Muhammad, beberapa tanda ajaib kudrah kami. Tanda ajaib kudrah kami. Itu maksud dia. Baik. Jadi Allah Ta'ala jalankan Nabi pada malam Isra' ni supaya Allah Ta'ala nak perlihatkan akan hamba kami ni, Nabi Muhammad, beberapa tanda ajaib kudrah kami, yakni menunjuk kepada Nabi Muhammad ni perkara yang pelik. Perkara yang pelik, perkara yang menakjubkan kepada Nabi. Di antaranya hikmah dia apa lagi? Ialah nak mengembirakan hati Nabi. Pasal apa nak mengembirakan hati Nabi? Kerana sebelum peristiwa Isra' ni, Nabi diuji dengan tahun kesedihan dia bagi. Tahun duka cita. Iaitu dua orang yang Nabi sayang meninggal. Siapa dia? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang kedua, pak menakan dia, Abu Talib. Kemudian yang ketiga, orang pulau Nabi ketika Nabi berdakwah di Taif. Maka tahun duka cita. Nabi sedih waktu tu. Sebab apa? Sebab mereka dua orang ni lah tempat Nabi menceritakan masalah. Jadi apa pengajaran di sini? Pengajaran di sini ni ialah apabila kita ada apa-apa masalah, maka bawalah berjalan. Maksud dia gitu. Kalau dok rasa tapi lah PKP ni payah sikit lah, bawa lah berjalan. Pergi lah berjalan mana-mana. Kalau kata dia main tension apa kan, main berjalan, pergi berjalan. Berjalan. Dah Ustaz berjalan pun kena duit juga. Kena ada duit juga. Pergi berjalan. Maksud dia gitu. Jadi Allah Ta'ala nak mengembirakan hati Nabi. Itu satu. Kemudian yang kedua, peristiwa Isra' wal Mi'raj ni ialah Allah Ta'ala nak tapih di kalangan orang beriman ni yang betul-betul beriman. Sebab apa? Sebab selepas berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj ni, ramai yang jadi murtad. Ramai yang jadi murtad. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak tapih yang betul-betul beriman. Kerana setahun lepas daripada tu berlakunya hijrah. Berlakunya hijrah ke Madinah. Jadi bila berlaku hijrah ke Madinah ni, yang pergi ke Madinah ni memang betul-betul yang beriman dah. Tak ada hak yang ragu-ragu, tak ada. Jadi ke depan, di ujung tadi dia sebut yang Nabi balik pada Mi'raj ni, yang jumpa Abu Jahal tu. Bila Abu Jahal kata, ada cerita apa Muhammad? Dia kata, aku balik Aqsa, Palestin. Dia dengar macam tu, bola tanggung lah. Dia kata, hang tak payah cerita kat aku lagi. Aku nak himpun orang ramai-ramai, hang cerita. Pasal apa? Pasal Abu Jahal yakin, cerita Nabi Muhammad ni akan ramai yang tak boleh terima. Pasal apa? Pasal duk pegang kepada hukum adat. Dari segi hukum adat, daripada Mekah nak pergi ke Palestin. Kalau dulu ni nisbah sebulan perjalanan. Tiba-tiba Nabi pi tak sampai pun semalam. Mustahil pada adat. Adat tak boleh terima. Kalau macam saya lah, saya kata, tuan-tuan, saya daripada Teluk Air Tawak ni, saya pergi Ipoh 15 minit lah. Tuan-tuan jaya. Mampus tak percaya. Ustaz ni gila ke apa? Naik apa? Naik kereta. Bukan naik kapal terbang. Naik kereta. Rasa aku ustaz ni tak betul ni. Nampak? Tak boleh percaya. Pasal apa? Mustahil pada adat. Tapi hak Nabi cakap ni, dia tak tengok Nabi tu. Bila kita tengok segi adat, mustahil. Dari segi hukum akal apa? Harus. Hukum akal harus. Pasal apa harus? Allah Ta'ala, dia berkuasa perkara yang mungkin. Kemudian dari segi hukum syarak, syarak jadi wajib. Benda tu betul. Pasal apa betul? Quran sebut. Kemudian Nabi lagi habaq. Nampak? Tu. Sebab tu kata ulama, punca manusia jadi sesat sebab tak faham 3 hukum. Hukum adat, hukum syarak, hukum akal. Bila tak faham 3 ni lah yang menjadi punca manusia jadi sesat. Itu maksudnya gitu. Baik, tak apa. Nanti kita akan detailkan ke depan lah. Okey. Cuma nak cerita kata Allah Ta'ala nak bersihkan di kalangan sahabat yang beriman, yang betul-betul beriman. Bila Nabi cerita je macam tu, dandan orang sebelah kata, itulah
Aku habaq dah tu, jangan duk ikut. Hang nampak ni, boleh percaya. Oh, sungguh kau tu. Aku tak mau. Nampak? Akhirnya belah. Akhirnya belah. Sehinggalah pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Pergi cerita kat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, siapa yang habaq? Nabi Muhammad. Oh, kalau daripada mulut dia, lebih pada tu aku percaya. Tu dapat gelaran As-Siddiq tu. Dapat gelaran As-Siddiq. Tu maksud dia. Okey, habis tu. Kemudian, sikit lagi. Nak berhabis lah. Sikit lagi. Pukul 11 lah. Masa kecederaan. Sikit lagi, no? Masa tambahan. Baik. Innahu huwas sami'ul basir. Bahawasanya, sesungguhnya Allah, iaitu Allah yang amat mendengar dan amat melihat. Sebab itulah dalil ayat ni, Allah Ta'ala sebut, Allah maha mendengar dan maha melihat. Apa hikmah dia? Hikmah dia ialah jangan kita duk cakap lebih kurang kepada Nabi. Kerana apa? Kerana Allah dengar dan Allah melihat. Allah dengar dan Allah melihat. Itu maksudnya gitu. Kemudian, nanti kita sambung. Faedatun. Ini suatu faedah tersebut di dalam syarah Mi'raj Ghaiti bagi Syekh Qalyubi. Tersebut di dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi alfa marratin fi kulli yaumin faqad ishtara nafsahu minallahi bima'na a'taqaha minan nari. Nanti kita sambung apa ke depan ni, dia mai pula cerita tentang kelebihan sebut kalimah subhanallah. Maka pengarang dia bawa sikit apa ni tentang hadis berkaitan dengan kelebihan menyebut subhanallah. Sempena dalil ayat Al-Isra ayat pertama ni lah, subhana. Itu maksud dia. Tanda situ, nanti kita sambung. Wallahu a'lam. Ada nak tanya tak? Ya Haji, tanya saya. Apa dia? Ya. Okey. Baik. Apa ni yang kata orang bersyukur tu maknanya sikit lah. Kemudian apa beza ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum ni ayat dalam surah Ibrahim juga, ayat yang ke-7. Maksud ayat tu ialah jika sekiranya kamu bersyukur. Kalau kata kita ni bersyukur akan segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, maka Allah Ta'ala akan tambah nikmat tu. Jadi nak cerita kata kelebihan kita bersyukur akan segala nikmat ni, Allah Ta'ala akan tambah nikmat. Maksudnya gitu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sekiranya kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Tapi kalau kata sekiranya kita tak mau bersyukur, yakni kita jadi orang yang ingkar, orang tak mau ikut perintah Allah, hampa ingat azab Allah duk tunggu. Dan azab Allah tu azab yang keras. Azab Allah tu azab yang keras. Tu maksud dia. Wallahu a'lam. Tu? Ya, jawab dia. Maknanya hak kita ni mana ulama petani. Okey. Maknanya nak serta kata tadi itulah keberkatan tadi tu. Dia balik kepada keberkatan. Sebab tu depa dah mati lama dah, tapi ilmu-ilmu depa ni masih lagi orang guna pakai. Tu menunjukkan kata keberkatan ni. Maknanya dia keberkatan ni dia punca daripada waktu depa hidup, segi amalan depa, kemudian niat depa. Akhirnya membawa kepada apa ni ilmu-ilmu depa ni masih lagi diguna pakai. Sebab tu orang duduk baca ni kita depa ni. Di pondok-pondok duduk baca. Dia tak ni. Mana berkat tu, hidup depa tu berkat. Keberkatan tu lah. Dia dalam bab perpecahan pembelahan ni, kalau kita tengok dalam apa ni tafsir Nurul Ihsan jilid yang kedua, ada satu hadis tu dalam ayat yang ke 60, 62 kot, 61, permintaan Nabi yang Allah Ta'ala tak makbulkan, iaitulah permusuhan, berlaku perpecahan. Dia start daripada Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Tu dia mula pada situ.
Start pada Sayyidina Ali dengan Muawiyah ni duk bergaduh, kemudian sampailah kepada kita hari ini, dia memang akan jadi lagu tu. Dia akan jadi lagu tu. Dia start pada situ. Mana titik-titik perpecahan ni dia akan ada. Dia akan ada. Cuma itulah kita minta supaya kita duk bersatu lah. Bersatu kemudian letak Islam di depan. Letak Islam di depan. Kerana innamal mu'minun ikhwatun. Maknanya sesungguhnya orang beriman ni dia saudara. Itu surah Al-Fat ayat yang ke-10 kalau tak salah saya. Maknanya bersaudara. Itu punca tu. Sebab tu memang sekali duk bergaduhan. Duk bergaduh-gaduh macam itu. Kerana doa Nabi tu. Maknanya di antara doa Nabi, jangan kemarau. Maknanya jangan bagi umatku kena kemarau yang panjang. Allah Ta'ala perkenankan. Allah Ta'ala terima. Kemudian yang kedua ni maknanya jangan kena gempa yang teruk-teruk sangat. Yang teruk sangat. Allah Ta'ala terima juga. Dan yang ketiga, Nabi minta supaya jangan ada perpecahan. Yang ni Allah Ta'ala tak terima. Tak terima. Tu yang ada pecahan berlaku tu. Tu maksudnya. Wallahu a'lam. Ya. Hikmah dia tu, yang tu wallahu a'lam lah. Tapi Allah Ta'ala tak terima. Cuma kita kena cari titik persamaan lah. Titik persamaan. Sebab kalau bergaduh ni tak bawa kepada untung pun. Membawa kepada rugi yang akhirnya berpihak kepada musuh Islam. Akhirnya berpihak kepada musuh Islam. Tu maksud dia. Wallahu a'lam. Ada dalam tu saya tak ingat ada hadis tu dalam kitab tafsir dia sebut. Begitu nah. Wallahu a'lam. Baik noh. Jadi saya mohon maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.